Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ilmu tu pula ada di mana manhaj dia. Ilmu apa yang kita mengaji pun dia takkan lari daripada Quran dan sunnah Nabi. Baik ilmu akidah, baik ilmu fiqh, baik ilmu tasawuf. Jangan kata ada setengah ilmu batin ni, oh dia tak campur Quran. Dah. Dia asas dia Quran sunnah tu mesti ada. Dia punya kekuatan tunjang dia duduk kat situ. Pernah saya jumpa, ni pengalaman saya. Saya jumpa ada seorang ni, dia belajar tarikat, tuan-tuan. Saya minat tarikat. Saya duduk Syria dulu, memang saya terlibat banyak dengan tarikat dan juga tarikat tasawuf lah. Di Syria banyak. Kalau tuan-tuan pernah pergi Syria, tuan-tuan tahu macam mana dia punya perjalanan tarikat. Dan saya pernah kaji satu-satu tarikat. Hak mana okey, hak mana KO ada belakang. Ada, hak okey pun ada, hak tak okey pun ada. Kan? Dia belajar satu tarikat tasawuf. Saya sukalah. Saya minat lah. Dia sembang dengan saya. Saya pun minat. Saya kata belajar kat mana? Dia cerita dia belajar kat Ceras. Dekat Ceras. Satu kiai dia kata. Satu kiai ni. Dia kata, alhamdulillah lah, sejak saya belajar ni, hati saya bersih. Dia kata. Kami belajar untuk membersihkan hati. Memang tujuan kita, tuan-tuan, benda yang paling penting lah hidup kita apa? Kalau anggota kita ni, yang paling penting apa? Hatilah kan? Sebab Nabi kata, idza salahat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau baik, seluruh individu tu akan baik. Kalau dia ada masalah, benda ni ada masalah, seluruh individu tu ada masalah. Apa dia? Nabi kata hati. Jadi kalau hati baik, insya-Allah dia akan memberi kesan kepada luaran yang baik. Tapi kalau hati itu ada masalah, maka dia juga akan memberi kesan pada luaran yang ada masalah. Jadi bila kawan ni cerita dia mengaji untuk membersihkan hati, membaikkan hati, saya jadi minat. Saya kata kat dia, mengaji macam mana? Saya pun nak mengaji juga. Boleh saya join pengajian kamu pada guru kamu yang katanya boleh bersihkan hati ni. Dia kata gini, saya dapat guru, alhamdulillah lah, guru saya ni bukan saya nak puji, tapi dia ni ada karamah. Sebab tu saya rasa macam belajar tu kira lega sangat-sangat ni. Belajar tu masuk, hati jadi bersih. Ada karamah macam mana, saya kata? Dia kalau sandak kat dinding ni, dia boleh tembus dinding. Kita tengok sini boleh tembus tak? Ada sandak dinding ni. Ni bukan tembus, lena. Kan? Benar sekali tu ni, dia beritahu pengalaman dia. Dia cerita ni bukan lawak-lawak, tuan-tuan, cerita sungguh. Dia tahu bagi tahu pengalaman dia. Satu ketika dia kata dia balik ikut tok guru, balik ni ikut belakang, follow ikut belakang. Tok guru terlupa, dia terus masuk dalam rumah tu, tak buka kunci lah. Masuk rumah baru teringatlah nak murid di belakang. Dia keluar balik buka kunci bagi nak murid masuk. Lepas tu dia kata guru saya ada karamah. Saya kata tak apalah, karamah tak karamah tu dialah Allah boleh bagi. Tapi saya nak tahu mengaji apa, saya kata. Hati berasa nak mengaji apa, nak tengok mengaji apa. Dia pun kata lah, baik, kita mengaji ni, dia kata, untuk hati bersih, kita tak boleh mengikut pengajian biasa. Pengajian biasa ni, orang duk mengaji, duk cari yang mana betul, yang mana salah. Tak betul, salah, tak salah, betul, bila nak habis. Duk cari betul, salah, bila nak habis. Kita sepatutnya tak perlu cari betul dan salah lagi. Kita kena mengambil satu kesimpulan daripada betul dan salah. Saya dengar lagu tu, saya pun tak faham. Saya kata, saya ni tak tahulah bab-bab falsafah, saya tak kerti sangat. Tolong bagi contoh boleh tak? Macam mana yang kata kesimpulan daripada betul dan salah apa semua, dia boleh bagi contoh boleh tak? Dia kata lagu ni lah contoh. Okey, tak apa, saya bagi contoh. Dia kata, Iblis tak sujud pada Adam kan? Kan? Ya, betul. Quran sebut kan? Iblis tak betul. Perbuatan Iblis itu betul ke salah? Dia tanya saya. Saya terus jawab, salah. Spontan jawab, salah. Dia kata, saya kasi pesan tadi, jangan cepat cari betul yang salah. Tu saya kata, nak jawab apa? Dia tak sujud pada Adam. Salah lah. No. Saya nak bagi tahu contoh kepada awak, dia kata, supaya awak faham. Dia nak ajak saya lah. Kalau kita kata, perbuatan Iblis tak sujud pada Adam itu salah, maknanya kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Sedangkan makhluk hanya boleh sujud kepada Allah, tidak boleh sujud pada makhluk. Faham tak ni? Nampak duk blur lagi ni? Saya ulang sekali lagi. Dia kata, kalau kita menyatakan perbuatan Iblis tak sujud pada Adam itu sebagai salah,
Seolah-olah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Kerana iblis itu makhluk, Adam itu makhluk. Sedangkan kita hanya boleh sujud kepada Allah, tak boleh sujud pada makhluk. Jadi kita tak bolehlah kata perbuatan iblis tak sujud pada itu sebagai salah. Kalau kita kata salah, maknanya seolah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Nampak tak lagi? Logik tak? Logik tak? Logik kan? Logik kan? Fikir sekarang logik. Tapi saya kata kat dia lepas tu, saya kata, minta maaf cik. Saya kata, minta maaf cik. Ini ajaran sesat. Saya kata. Dia terkejut. Pasal apa? Sebab bercanggah dengan ilmu. Bercanggah dengan knowledge. Bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya bila berpegang dengan dua perkara ni, Quran dan sunnah Nabi. Hak kamu habaq ni, cik habaq ni, canggah dengan Quran. Dia kata bercanggah sama tak? Allah sebut dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Taala kata ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali siapa tak sujud? Iblis. Pasal apa iblis tak sujud? Allah dah bagi tahu dah. Aba, dia ni bantah, ketegak. Wastakbara, dia sombong dan bongkak. Dia tak sujud tu kerana bongkak, sombong, arrogant. Dalam ayat lain menyatakan dia pertikai perintah Allah. Dia kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan Adam daripada tanah yang dipijak di bawah ni. Kau ciptakan aku menjulang tinggi, api menjulang tinggi. Takkan hak menjulang tinggi nak pergi tunduk, nak pergi sujud kepada hadap bawah ni. Soalah begitulah. Dia arrogant, dia sombong, dia belagak. Allah sebut apa? Wa kana minal kafirin. Sombong dia ini. Dia tergolong daripada golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah dah bagi jawapan dah. Dia tak sujud pada Adam. Tu bukan soal makhluk tak makhluk. Kan? Sebab sujud itu kata para ulama bukan sujud ibadat. Bukan sujud ubudiyah perhambaan. Itu sujud penghormatan. Sebab ibadat hanya kepada Allah. Itu penghormatan pada Adam sebab ini perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi bukan sebab makhluk, isu makhluk tak makhluk. Tapi isu dia, Quran dah cerita dia. Isu dia apa? Isu dia sombong. Takabur. Sebab tu jangan ada sifat takabur, tuan-tuan. Sifat takabur ni sifat iblis. Sifat iblis. Menghancurkan. Saya sebut begitu. Dia geleng kepala, tak mau, tak ada. Sejak saya belajar ni yang saya tahu, hati saya bersih. Kamu ceritalah apa pun, saya takkan ikut kamu, dia kata. Oh, dulu pula dah. Dulu ni, masa saya belum belajar dulu, saya tengok bini saya siang ikan. Saya tengok biasa, tak ada apa. Ya. Lepas saya belajar ni, bini saya siang ikan, saya nampak ikan tu menangis. Tu dia lah. Sampai tahap macam tu. Ini saya kata setan. Orang yang jahil, mudah setan menguasai. Akhirnya dia rasa bahawa itu satu benda baik. Rupanya tak baik. Rupanya tak baik. Membawa dia ke arah kesesatan. Amat-amat rugi, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak bersihkan hati kita, dia kena ada ilmu. Dia tak boleh macam tu je. Tak boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran, dengan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Tak boleh. Sebab tu saya balik kepada asas yang sahabat daripada awal tadi lagi. Bahawa bila mana kita sebut untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka kita kena lihat sunnah yang paling utama. Sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah sunnah ilmu. Dan ilmu itu merupakan kewajipan untuk kita belajar. Barulah kita tahu jalan macam mana yang kita nak lalui. Jalan macam mana yang kita nak ambil. Jalan macam mana yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah dalam suasana hari ini yang kita sebut sebagai zaman fitnah. Zaman yang macam-macam. Kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah dengan dalam maklumat yang sampai kat kita dalam WhatsApp. Kadang hadis palsu pun ada macam-macam. Maka bila kita berada dalam majlis ilmu, kita buka kitab, kita belajar, insya-Allah lama-lama kita akan nampak mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana jalan yang membawa kepada kebaikan, mana jalan yang membawa kepada kesesatan.